Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 6 April 2021. Notis telah pun dikeluarkan sejak tahun 2018 lagi, namun tiada sebarang tindakan yang diambil. Akibat kedegilan itu, akhirnya seorang pemilik kilang papan di Pelabuhan Kelang, Selangor terpaksa berhadapan dengan situasi di mana kilang miliknya dirobohkan oleh pejabat daerah dan tanah Kelang, Selangor kerana didirikan di atas tanah kerajaan selama lebih 20 tahun. Perinciannya bersama wartawan Halim Din. So kilang kayu ni hari ni kita akan laksanakan perobohan. Kita akan buat perobohan. Sekarang KMB tengah mencari meter untuk dipotong. Kemudian kita akan panggil kita punya jentera masuk lah. November 2018. Pejabat daerah dan tanah Kelang menerima aduan daripada penduduk Taman Teluk Gedong Indah, Pelabuhan Kelang. Gunakan sebagai tapak kilang haram lah, kilang kayu. Di tapak ni juga terdapatnya aktiviti-aktiviti yang merosakkan hutan lah dan juga sungai lah. Lagi berlakunya pencemaran dan di belakang sana ada juga kawasan sampah. Sebenarnya ni ada kata berharap kalau kita tengok di tepi-tepi ni banyak licik-licik yang mencemarkan. Kita dapat aduan daripada aduan bau, daripada nelayan kita dapat aduan libatkan Jabatan Tanah Daerah lah, kita dapat aduan libatkan pencemaran sungai kepada nelayan lah. Ini isu-isu yang timbul lah dekat sini lah. Siasatan di atas tapak kilang papan yang terletak di Jalan Jeti, Pelabuhan Kelang ini mendapati ada kesan tapak pelepasan sampah lama, struktur binaan stor dan rumah pekerja. Sehubungan itu, notis amaran pencerobohan tanah kerajaan dikeluarkan kepada pemilik struktur. 3 notis dikeluarkan pada Disember 2018, Januari 2019 dan 3 Februari lalu. Untuk makluman, keluasan tanah ni ceroboh adalah sekitar 4,418.5 meter persegi lah, yang terdiri daripada binaan kilang, kemudian stor simpanan barang, rumah-rumah pekerja dan juga pondok sembahan lah, shrine. Lagi kita akan laksanakan perubahan untuk suruhan bangunan-bangunan ni. Ekoran tiada sebarang tindakan diambil oleh pemilik kilang papan ini untuk mengosongkan tapak, walaupun notis telah dikeluarkan beberapa kali, justru pelaksanaan operasi merobohkan kilang dilaksanakan. 999 menyertai operasi dijalankan dengan kerjasama Majlis Perbadaran Kelang, Jabatan Alam Sekitar, Lembaga Urus Air Selangor, Jabatan Pengairan dan Saliran, Tenaga Nasional Berhad dan Polis Daerah Kelang. Pengusaha ini juga tidak mematuhi beberapa peraturan di bawah Majlis Perbadaran Kelang lah. Yang pertamanya sudah tentu bila dia beroperasi di bawah di atas tanah kerajaan, dia tidak mempunyai kelulusan dari segi kebenaran merancang dan juga tidak juga mempunyai kelulusan dari segi membina ataupun mendirikan struktur. Walaupun notis dikeluarkan sejak tahun 2018, namun pemilik kilang ini sengaja melengah-lengahkan proses pindah dengan mengambil kesempatan daripada tempoh program pemutihan yang dilaksanakan. Namun sehingga ke hari ini dia masih lagi delay lah kan? Dia buying time dengan kita. So sehingga ke peringkat ni kita dah hantar notis terakhir, masih lagi ada. Pagi ni kita sampai pun kilang ni masih beroperasi. Akhirnya, pihak berkuasa melaksanakan tindakan merobohkan struktur kilang papan ini pada 11 Mac lalu. Setelah lebih 20 tahun beroperasi, sebentar lagi kilang ini akan diruntuhkan. Pada mulanya ketika itu dikatakan, pemilik kilang ini menyewa tapak daripada pemilik tanah bersebelahan. Namun ketika itu tidak mengetahui bahawa tapak ini adalah di atas tanah kerajaan. Dan sehubungan itu pemilik kilang cuba memohon pemberian milikan tanah, namun tidak disokong atas faktor kawasan ini ataupun tanah ini akan dibangunkan untuk perancangan pada masa depan sebagai kawasan rumah kediaman.
Selain struktur kilang turut dirobohkan ialah sebuah rumah kediaman yang didirikan berhampiran. Rumah ini yang terletak kira-kira 10 meter dari struktur kilang turut didirikan secara haram di atas tanah milik kerajaan. Notis juga telah dikeluarkan kepada penghuninya sebelum ini. Ada dengar cerita sebelum ni rumah ni akan dirobohkan? Ada. Tahun yang waktu itulah tu MPK masuk kat sampah kan, ada buang rokok kan. Itu adalah dapat notis, memang dia kasih notis. Lama, dalam 2018. 18, maknanya lebih kurang 2 tahun lebih lah. Ya saya. 2 tahun lebih lah. Ya. Jadi maknanya dah tahu dulu lah. Dah tahu dulu, tapi tengok pun kilang pun tak ada apa, kita pun duduk jugalah. Biarpun bersedih dengan apa yang berlaku, wanita yang menduduki rumah yang didirikan di atas tanah kerajaan ini percaya masih ada harapan baginya. Ini berikutan pihak berkuasa tempatan membantu dari segi urusan untuk mendapatkan bantuan daripada beberapa badan kerajaan termasuk pihak zakat. Selain badan-badan kerajaan, penduduk terdahulu yang rumah mereka telah dirobohkan turut mendapat bantuan melalui usaha yang dilakukan beberapa pihak lagi. Dulu pun India yang duduk sini sebelum dijadikan perumahan untuk orang pekerja. India dulu, tapi India tu dah dapat bantuan. Macam itulah. Dapat bantuan India tu dapat bantuan melalui Apa bersamamu? Bersamamu. Ya saya. Pencerobohan tanah kerajaan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 425 dan 426A Kanun Tanah Negara. Sabit kesalahan, pelaku dan mereka yang bersubahat boleh dikenakan tindakan penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda tidak melebihi RM500,000 atau kedua-duanya. Halimdin 999. Main apa? Slot, main slot. Oh, banyak renang ni. Ni. Main slot ni apa? Suami isteri. Pasukan Polis PDRM mengesahkan telah membuat permohonan kepada Polis Antarabangsa Interpol bagi membantu mengesan ahli perniagaan dan buruan Niki Liao. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat permohonan kepada Polis Antarabangsa atau Interpol bagi membantu mengesan ahli perniagaan dan buruan itu. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC, pihak polis tidak menolak kemungkinan suspek cuba melarikan diri ke luar negara melalui jalan tikus. Sehubungan itu, gambar dan maklumat ahli geng Niki turut diedarkan kepada pasukan gerakan ARM PGA di pos kawalan sempadan negara. Setiap anggota PGA telah diarahkan untuk memantau sebarang pergerakan mencurigakan melibatkan ahli kumpulan Niki di setiap laluan tidak sah. Polis menahan 10 remaja termasuk 4 perempuan bagi membantu siasatan berhubung kes pergaduhan menerusi video tular. Kesemua yang ditahan di Tanah Merah, Kelantan berusia di antara 14 dan 17 tahun. Hasil siasatan awal, pihak polis mendapati 2 daripada mereka tidak bersekolah, manakala seorang lelaki yang ditahan positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Kesiksaan. Susulan kejadian kemalangan bas ekspres berhampiran terowong Menora, Ipoh Perak baru-baru ini, pemandu bas berusia 39 tahun telah ditahan untuk siasatan lanjut. Hasil siasatan mendapati pemandu terlibat mempunyai 19 rekod saman lampau berkaitan kesalahan trafik. Dalam kejadian jam 2.22 pagi, 14 penumpang berusia di antara 14 dan 59 tahun cedera di beberapa bahagian badan setelah bas yang dinaiki terbabas ke dalam longkang. Siasatan awal turut mendapati pemandu terlelap sehingga menyebabkan bas hilang kawalan. Kesemua mangsa telah dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh untuk perawatan lanjut.
Seorang pekerja buruh dipenjara 6 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu kerana merompak sehingga menyebabkan kecederaan terhadap wanita yang juga pemegang kad UNHCR. Hakim Nuriah Osman membuat keputusan itu selepas tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Tertuduh didakwa merompak wang tunai sebanyak RM2,600, sebuah telefon bimbit dan barangan kemas serta menyebabkan kecederaan terhadap mangsa di sebuah rumah di Bukit Payung, Marang. Tertuduh diperintahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman penjara bermula tarikh ditahan pada 19 Julai 2020. Setelah tular rakaman sebuah kereta sedan yang menghalang jentera pasukan bomba dan penyelamat, seorang pekerja kilang ditahan di Taman Munshi Ibrahim, Johor Bahru, Johor. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Muhammad Fazli Muhammad Zaid, suspek ditahan oleh anggota Bahagian Siasatan dan Penguasaan Trafik IPD Johor Bahru Selatan jam 9.30 malam. Kejadian 27 April 2019 itu mula tular pada 27 Mac lalu dan pihak polis turut merampas kenderaan yang dipercayai terlibat dalam rakaman itu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam melakukan tugas. Pasukan daripada Bahagian Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang masih meneruskan usaha untuk membantras aktiviti judi online. Dalam sebuah operasi yang dijalankan di Taman Kinara Puchong baru-baru ini, seorang penjaga dan 11 orang pemain yang terdiri daripada warga asing dan seorang wanita tempatan berusia 43 tahun turut ditahan ketika membuat taruhan. Butirannya bersama wartawan saya Zara Ayin. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang, DSP Muhammad Akmal Rizal Razzi bersama timbalannya ASP Nur Akmal Firdaus Ahmad telah melancarkan satu serbuan melibatkan premis judi online di Taman Kinara Puchong, Selangor baru-baru ini. Operasi khas bagi mengekang aktiviti perjudian dalam talian dan pemain judi ini diketuai Ketua Polis Daerah Serdang ACP Razali Abu Sama. Hasil risikan selama 2 hari, pihak polis berjaya menahan beberapa orang pelanggan dan merampas komputer riba yang disyaki digunakan bagi aktiviti perjudian. Aktiviti haram ini dipercayai berselindung di sebalik premis yang kelihatan seperti tidak beroperasi. Malah, pelanggan hanya dibenarkan masuk ke dalam premis melalui pintu belakang yang disediakan secara tersembunyi. Risikan awal mendapati hanya pelanggan yang dikenali akan dibenarkan ke dalam premis. Penjaga premis mengaku menerima pendapatan sebanyak RM1,500 sebulan dan beroperasi secara 24 jam. Ketika serbuan, seorang pelanggan warga asing turut ditahan. You main ke apa? Masuk saja. Lagi main dekat sini. Apa permit dah? Lepas tu main pula tengok kat bawah. Buka-buka pintu ni. Selain itu, wanita berusia 43 tahun yang mempunyai seorang cahaya mata turut ditahan kerana ketagihan judi online. You main apa? Slot, main slot. Kau banyak senang ni? Ni? Main slot. You apa? Suami isteri? Suami isteri? Kawan saja? You orang mana? Orang Malaysia? Melayu, Cina, India? Melayu? Orang Malaysia? Lalu memang main macam ni ke? Kahwin dah? Kahwin dah? Anak satu, anak dua mana? Kampung. Janganlah main-main macam ni. Saya tak suka lah. Benda-benda salah macam ni perempuan. Berapa banyak kalah dah? 300-400 kalah semua bagi okey menang. Dulu ada start tapi dah lama stop. Jadi ikut kan. Dulu memang okey lah. Tapi baru 2 hari saya cuba juga. Berapa lama dah sebelum? Sebelum ni baru 2 hari. Sebab mesin pun mana ada ni kena
macam tu kawan-kawan tu tak ada. Bila jadi macam ni, kau rasa menyesal ke macam mana? Misal madu pun ada macam ni datang ni. Malu juga. Bohong lah kalau tak malu kan. Permis ni sebenarnya tak pernah kita buat pun. So itu yang saya memang marah sangat-sangat ni. Saya terbau. So maklumat bagi tahu kata, sebab saya selalu cakap ada maklumat bagi. Tiba-tiba dia bagi tahu kata baru buka tuan. Kalau baru buka saya cakap you 3 hari you buat. Kalau dia pakai mangga orang ni kita cut aja lah. So saya serius lah dalam hal-hal mesin judi ni. Tak mau ada lagi lah. So kita berharap lah pada tangkap-tangkap ni memang tolonglah jangan ada lah dekat sini lagi. Kesemua 12 orang yang ditahan turut dibawa ke IPD Serdang untuk menjalani saringan ujian air kencing. Kes disiasat di bawah Seksyen 4/1/C Akta Rumah Judi Terbuka dan 16/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Perintah Kawalan Pergerakan. Manakala penjaga premis boleh didenda tidak melebihi RM200,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun. Laporan Sanizar Ayin 999. Tak ada sebab pun, sebab paling pun nak bagi lawa kat depan je lah. Itu je, tapi tak ada sebab pun. Ada yang memasang bumbung di motosikal secara tidak sah dengan alasan untuk mengelak daripada terkena hujan. Pelbagai kesalahan teknikal yang melanggar Akta Pengangkutan Jalan turut dikesan Jabatan Pengangkutan Jalan Kuala Lumpur dalam operasi khas di Tol Batu Sembilan Lebuhraya Ceras Kajang. Butirannya bersama wartawan Syahirah Azhar. Seramai 50 pegawai dan anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur menjalankan operasi khas melibatkan kesalahan teknikal kenderaan di Tol Batu Sembilan Lebuhraya Ceras Kajang. Operasi bermula jam 3 petang ini berjaya mengesan seorang penunggang motosikal yang tidak mempamerkan nombor pendaftaran atas alasan yang tidak munasabah. Tak ada sebab pun, sebab paling pun nak bagi lawa kat depan je lah. Itu je, tapi tak ada sebab pun. Mengikut Seksyen 14/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, kesalahan tidak mempamerkan nombor pendaftaran boleh dikenakan tindakan mahkamah. Dalam operasi sama, 12 motosikal telah disita kerana ditunggang oleh warga asing yang tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Malah ada di antara mereka memberi alasan menggunakan motosikal milik majikan dan saudara mara. Kesalahan sita ni sebenarnya kita sita kenderaan kerana pertama tidak punya lesen memandu. Keduanya motosikal ditunggang oleh warga asing. Jadi untuk kedua-dua kesalahan ni, untuk kesalahan especially kesalahan berkenaan dengan warga asing ni kita akan saman lah. Warga asing itu sendiri kita akan saman, keduanya pemilik juga kita akan saman. Sekarang adalah waktu puncak dan kalau kita boleh lihat keadaan lalu lintas sekarang agak sesak dan pihak JPJ telah menjalankan pemeriksaan sebanyak lebih 1,000 buah motosikal dan pelbagai kesalahan telah dikesan. Seorang lelaki berusia 52 tahun turut ditahan kerana melakukan pemasangan bumbung pada motosikal miliknya sejak tahun lalu. Menurutnya, kos pengubahsuaian yang melibatkan peralatan import ini mencecah sehingga RM300. Kena rujuk kepada pengeluar sebab kalau dia pasang sendiri, takut spek-spek yang dia pasang ni macam skru-skru ni dia boleh tanggal, maknanya dia tak macam pengeluar pasang. Kalau macam ni apa yang tindakan yang kenakan? Kalau kali ini kita akan kenakan tindakan mengubah suai kenderaan seperti spek asal lah. Maknanya spesifik asal tu maknanya masa dia didaftarkan dia tak ada benda ni. So bila digunakan sepatutnya tak ada benda ni lah. Walaupun kalau kita tanya dia menggunakan ni, tapi atas faktor keselamatan juga dan keselamatan orang lain, maknanya benda ni boleh membahayakan orang lain kalau sekiranya pemasangannya tidak betul. Itu yang bahaya lah. Baba kepada 3 orang anak yang menunggang motosikal berkuasa tinggi ini
ditahan atas kesalahan tidak mempunyai lesen bagi kategori B penuh. Menurut pengarah JPJ Kuala Lumpur, Muhammad Zaki Ismail, nombor pendaftaran yang dipamerkan juga tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi spesifikasi cik, tayar kena ikut spesifikasi. Nombor pelik ni memang tidak menyebabkan kemalangan, tapi akan menyusahkan cik apabila berlaku kemalangan. Itu masalah nombor pelik ni. Suka dicam. Jadi kalau berlaku apa-apa, jadi kita susah nak tengok. Kita bukan nak cari salah. Jadi kalau jadi susah apa-apa, kan? Jadi apa-apa susah. Jadi nak membantu cik, jadi kita besarkan sikit. Ngalih cik semua dah okey. Dan keduanya cik kena ambil B-Full lah. Kenapa cik kena ambil B-Full? Pertama ialah kompetensi pemandu motosikal kita ukur berdasarkan kelas lesen. Jadi cik kompeten untuk bawa lesen, untuk bawa motosikal bukan pada kelas lebih daripada 250cc. Jadi cik minta bantuan untuk cik ambil supaya untuk keselamatan diri cik sendirilah. Turut ditemukan beberapa penunggang motosikal yang tidak menggunakan laluan khas motosikal atas alasan ingin mengelak kesesakan lalu lintas. Malah ada yang cuba melawan arus sehingga menyebabkan pelanggaran dengan kenderaan yang lain. Pengguna-pengguna motosikal yang saya ingin menasihatkanlah di samping keselamatan penunggang motosikal itu sendiri, kerana tidak melalui laluan motosikal ni, mereka juga melakukan kesalahan di bawah Seksyen 79, iaitu gagal mematuhi peraturan lalu lintas. Dan kesalahan ini sebenarnya boleh dikompaun sehingga RM300 maksima. Sepanjang 3 jam operasi dijalankan, sebanyak 151 motosikal dikesan melakukan kesalahan teknikal. 206 penunggang motosikal tidak mempunyai lesen dan beberapa kesalahan teknikal yang lain turut ditemukan. Laporan Syahirah Azhar 999. Gara-gara mengejar lampu isyarat ketika berwarna kuning, tanda bersedia untuk berhenti. Sebuah kereta tidak mempedulikannya, malah dipandu secara melulu sehingga menyebabkan kemalangan. Kerana itu, kereta terbabit turut melanggar sebuah kenderaan yang berada di hadapan lampu isyarat apabila membelok ke kanan secara tiba-tiba. Kejadian dikatakan berlaku di sekitar kawasan USJ 2, Subang Jaya, Selangor. Dan detik-detik berkenaan dirakam dan menjadi tular di media sosial sehingga mendapat lebih 30,000 tontonan. Bukan itu saja, rata-rata warga maya yang menonton video berdurasi 20 saat itu turut mengkritik tindakan individu yang memandu kenderaan terbabit. Itulah pada pendapat saya, kalau macam kereta yang hujung sekali tu memang lane dia lane laju. So diorang biasa akan cakap ini lane dia boleh laju suka hati kan. Tapi dia kena fikir jugalah, kalau kawasan perumahan macam ni janganlah laju macam tu sekali kan. So, macam kalau dia macam masing-masing kena ada sikap tanggungjawab lah. Macam yang lane tengah pula, jangan main masuk je kan, bagi signal dan kena tengok kiri kanan juga. Bukan macam dia rasa dia bagi signal terus masuk. Selalu orang macam tu lah, bagi signal terus masuk. Yang lane laju pula dia fikir itu lane dia terus laju kan. Itulah masalah sekali yang macam menyebabkan banyak kemalangan macam ni kan. Okey, pada saya semua pemandu jalan raya berhati-hati. Lagi-lagi yang bawa kereta berhati-hati dengan motor. Kita tak tahu motor nak celah ikut mana. Yang kereta pula bagi signal, patuhi lampu isyarat, patuhi undang-undang jalan raya, berhemah. Itulah. Baru 999 bertemu Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Negeri Selangor, Superintenden Azman Syariat untuk mendapatkan perincian kes. Daripada siasatan yang dijalankan, kita mendapati ada kecuaian daripada kedua-dua buah kenderaan ini. Kita menyiasat kes ini di bawah Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Daripada kemalangan ini, saya suka ketengahkan beberapa isu
yang sering berlaku di kalangan pemandu-pemandu dalam negara kita. Yang pertamanya, memperlahankan kenderaan ketika menghampiri mana-mana simpang jalan. Itu adalah satu peraturan. Kemudiannya juga memperlahankan kenderaan dan sedia untuk berhenti apabila lampu isyarat kuning sebelum ia bertukar menjadi merah. Dan yang ketiganya, tidak memasang lampu isyarat ataupun lewat memasang lampu isyarat ketika hendak membelok ke mana-mana arah yang kenaan. Dan satu lagi adalah kenderaan-kenderaan yang hendak membelok ke mana-mana arah perlu memilih lorong yang terdekat sekali untuk dia membelok. Jadi ini adalah antara punca-punca yang sering menyebabkan kemalangan di dalam negeri Selangor ini, dan saya suka menasihatkan pengguna-pengguna jalan raya agar sentiasa patuh kepada peraturan jalan raya dan mengambil langkah berjaga-jaga memandu untuk mengelakkan kemalangan seperti ini. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Kekuasaan Trafik JSPT Negeri Selangor, Superintendent Azman Syariat, kes masih dalam siasatan. Jadi mangsa tak? Pasal kita cari makan sikit-sikit saja di mangsa. Bukan macam tu, Cik. Bukan macam tu, Cik. Yalah, sekarang Encik saya tak boleh pergi ambil saya anak, tak boleh pergi market, tak boleh buat apa. Okey. Anak tikus yang masih hidup ditemui di bawah peti sejuk di sebuah kedai runcit. Manakala pemilik premis pula cuba melakukan provokasi terhadap pegawai kesihatan yang bertugas. Itulah antara kejadian yang berjaya dirakam ketika serbuan dilakukan oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Perinciannya bersama wartawan Iman Syafiq Jamaluddin. Operasi yang dijalankan bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Pulau Pinang JKPP bersama pihak berkuasa tempatan mensasarkan kedai runcit yang diurus warga asing di sekitar Pulau Pinang, disertai oleh 22 anggota penguatkuasa. Hasil pemeriksaan premis ini didapati menjalankan penjualan ayam hidup dan yang telah diproses di kawasan yang sama. Gara-gara tidak mengasingkan kawasan memproses dan penyembelihan ayam, premis didapati berada dalam keadaan yang kotor dan menjijikkan. Ayam sembelih? Ayam dia baik. Ha? Jual saja. Nak jual ada potong sini ya? Potong sini ni. Nah. Siapa sembelih ayam? Ayam dia itu ada orang Sini lah sebelah. dia baru mandi ada orang. Pukul 5. Petang boleh datang. 5 petang dengan sebelah sini. Lebih mengejutkan apabila pihak kesihatan menemukan anak tikus di bahagian peti sejuk yang masih digunakan walaupun kelihatan sangat usang. Najis tikus turut dikesan di lantai premis. Bahan mentah diletakkan di atas lantai tanpa sebarang alas, manakala daging yang telah siap dipotong dibiarkan di bawah suhu bilik tanpa sebarang penutup. Okey. Bangladesh sebab dia tak ada alamat pengimport, alamat pengedar. So di bawah kita punya peraturan pelanggaran lah. Dia mesti ada alamat pengimport pengedar. Bermakna siapa yang import dia. Dia dekat label ni. Dia mesti ada di sini. Dia mesti ada di sini. Okey. Pemilik turut mencetuskan provokasi terhadap petugas Jabatan Kesihatan Pulau Pinang apabila disoal mengenai pekerja asing yang bekerja di premis ini. Kita jadi mangsa tak? Pasal kita cari makan sikit-sikit saja di mangsa. Bukan macam tu, Cik. Bukan macam tu, Cik. Yalah, sekarang Encik tak boleh pergi ambil saya anak, tak boleh pergi market, tak boleh buat apa. Okey, Cik. Duduk kedai saja. Dah, Cik. Yang tu tanggungjawab Encik. Encik sebelum buka kedai tu, Encik kena tahu dah. Dia kalau Encik sudah kedai saya sudah dekat 30 tahun. Dia tahu, Cik. Encik sudah. Saya adik pun belum masuk kedai. Ya, saya faham, Cik. Saya faham. Tapi masalahnya benda yang kita bagi tu bagi owner jaga kedai. Bukan
owner punya warga asing ke ataupun bantu jaga kedai. Kesalahan sama turut dikesan di premis kedua. Bahan mentah seperti ikan tidak disimpan mengikut syarat lesen. Manakala najis dan bangkai tikus turut ditemukan di dalam premis. Ia boleh menyebabkan jangkitan leptospirosis atau penyakit berjangkit daripada haiwan kepada manusia melalui bakteria. Dia beli bak bila dia proses balik dia kena label lah. Mana dibungkus oleh. Sama ada pengimport pengedar dia mesti dibungkus oleh you punya nama. You punya nama, you punya alamat. Macam ni lah. Macam ni. Ada dia punya detail dia ni. Taruh ni. You kena ni. You kena ada satu ni. Satu stiker. Sebab saya nampak you ada bak kan. You kena bold stiker lah. Okay. Kita di Tomah mengatakan bahawa kita memilih premis mengikut darjat orang kaya, orang miskin. Sebenarnya itu adalah satu tomahan yang negatif kepada pihak kami. Sebab itu saya tegas menyatakan di sini bahawa kami tidak memilih bulu dalam menjalankan operasi dan sebuan kepada mana-mana premis mengikut seperti yang tomahan yang diberikan kepada pihak kami. Sekiranya mana-mana premis ataupun pemilik yang melanggar ataupun tidak mengikut kehendak di bawah akta makanan, kami akan ambil tindakan tegas. Kami akan mengeluarkan kompaun ataupun arahan penutupan. Dalam operasi ini, sebanyak 4 notis saman berjumlah RM12,500 telah dikeluarkan di bawah Akta Makanan 1983 dan arahan pembersihan segera turut diberikan kepada pemilik premis yang terlibat. Laporan Iman Syafiq Jamaluddin, 999. Ingat, jenayah membawa padah. Perkongsian maklumat menerusi Facebook dan Instagram 999 amatlah dialu-alukan. Kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Polis ke-214 kepada seluruh anggota dan pegawai PDRM. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Salah dan silap tu perlu dimaafkanlah. Maafkan kesilapan saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di suatu masa dan suatu lain lagi lama kita bekerja lagi. Minta kita sihat badan, murah rezeki, panjang umur. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aiza, Emma, Arif. Okay, terima kasih. Polis ni. Biasalah bos pergi tu biasa dah. Tapi dia sedih. Memang saya sedih. Sebab bos tu sekejap 6 bulan je dengan saya. Tapi dalam 6 bulan tu kami like family tau. Sebab bos ni macam family man. Pagi kalau makan semua dia makan. Kalau tak makan dia dari mana? Kenapa tak makan? So tu yang kita rasa macam terlalu dekat dengan dia. Itulah sebab kita sayang.